Assalamualaikum. Ya, boleh buat tak? Boleh. InsyaAllah kan? 35. Tajak sikit boleh kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya muliakan pimpinan-pimpinan surau, Ustaz Nizam dan juga ayah-ayah, hadirin hadirat, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya dapat kita menghadirkan diri bersama-sama di rumah Allah ini. Setelah mana kita selesai berbuka puasa, alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita sihat. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berbuat ketaatan. Semoga dengan kesyukuran kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan lagi nikmat. Sesuai dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur, aku akan tambah lagi. Wala in kafartum, jikalau kamu kufur, tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan nikmat yang Allah bagi itu dengan benar, maka ketahuilah azab Allah Subhanahu wa taala adalah azab yang pedih. Ibu-ibu, ayah-ayah rahimakumullah, pada malam ni dalam masa yang singkat, tazkirah yang ringkas, semoga Allah memberikan manfaat dan juga memberikan ilmu yang baik untuk kita amalkan di atas dunia ini sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini untuk pergi ke alam barzakh, yang mana situ adalah tempat kita duduk sebentar juga sebelum dibangkitkan untuk menerima hisab. Jadi pada malam ni tazkirah ringkas saya adalah berkisar daripada ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-133 hingga 136. Masyhur, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala
saya dapat bertemu dengan ibu-ibu ayah-ayah, walaupun dalam pertemuan ringkas ni selama 30 minit lebih kurang cukuplah. Kerana ceramah yang paling afdalnya dia tak lebih pada sejam, 45 minit cukup. Tazkirah lagi kena ringkas. Tazkirah dia kena lagi ringkas, lebih kurang 20 minit cukup dah lah. Lebih pada tu pun buat habuan berceloteh je lah. Yang paling pentingnya tazkirah yang paling padat orang boleh dengar, boleh tahan, lebih kurang 20 minit hingga ke 15 minit, 15 hingga ke 20. Lebih pada tu orang dah mula goyang sana, goyang sini. Jadi sebab tu perlu ditambah sedikit keseronokan di dalam bercakap supaya orang tak jemu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu semua, iaitu termasuk saya dan juga tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, bersegera pergi kepada pengampunan daripada Tuhan kamu. Mana pergi ke pengampunan maksudnya adalah bersegeralah kamu melakukan amalan-amalan kebaikan sehingga kamu dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan bersegeralah kamu pergi ke syurga. Mana buatlah amalan-amalan yang boleh menyampaikan kamu kepada syurga, yang mana luas bidang syurga itu adalah samawat, iaitu 7 petala langit dan juga bumi. Mana bidang luasnya tu luas, panjang dia tak disebutkan. Luas saja 7 petala langit dan juga bumi. Maka luas mata memandang, apatah jauhnya lagi luas. Semua itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah nyatakan sendiri dalam ayat yang ke-134 surah Ali Imran, orang-orang yang bertakwa jenisnya macam mana. Dalam surah Al-Baqarah Allah dah nyatakan orang yang bertakwa sifatnya begini rupa. Tapi dalam ayat yang 134 ini sifatnya pelbagai. Macam mana? Sifat orang yang beriman itu adalah allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang sentiasa menginfakkan hartanya ketika senang dan juga ketika susah. Senang cara senang, susah cara susah. Jadi waktu kita senang, infaklah dengan kesenangan yang kita mampu. Dan waktu kita susah pun jangan lupa untuk kita menginfakkan. Pada hari ini, kalau kita lihat di media sosial, ramai orang yang kaya-kaya tu, dia akan ceritakan kepada kita satu amalan yang menyebabkan mereka jadi kaya adalah menginfakkan harta. Dan Rasulullah SAW sendiri pernah menjanjikan kepada kita takkan pernah miskin orang yang menginfakkan hartanya. Jadi orang yang infak ini walaupun kecil dinilai mata orang, tapi dengan keikhlasan besar dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan gandakan pahalanya dan berikan nikmat yang begitu besar, bukan sahaja berupa wang, tetapi bagai-bagai nikmat yang Allah akan bagi. Tak semestinya kita infak RM100 Allah bagi RM200, RM700 tak. Banyak lagi kenikmatan yang Allah akan gantikan. Sihat, itu adalah satu nikmat. Bahagia, satu nikmat. Jadi jangan kita fikir bila kita infak duit kita akan dapat pulangan duit. Kita takkan macam tu. Jarang sekali lah kita infak duit kita dapat duit, jarang. Tapi benda yang kadang-kadang kita tak nampak adalah sihat. Sihat ni kalau ada duit banyak pun seronok. Tapi kalau sihat sakit, duit banyak pun tak guna. Sebab sakit tu menghalang untuk kita menggunakan nikmat. Wang ringgit tu nak guna pun susah. Jadi orang yang bertakwa ni tuan-tuan adalah orang yang menginfakkan hartanya ketika senang dan susah. wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang yang menahan kemarahannya dan orang yang memaafkan. Orang buat salah kepada dia, dia maafkan. Ni ada satu kisah, iaitu Imam Zainul Abidin. Satu hari dia pergi berwuduk. Dia suruh hamba dia ataupun budak dia tolong ambilkan bijana daripada besi. Maka bijana tu pun
dibawa oleh budak itu sampai hampir kepada Imam Zainul Abidin. Budak tu tersadung, lalu bijana yang dibawa itu terlepas daripada tangannya dan terkena pada dahi, lalu menyebabkan luka yang sedikit pada dahi Imam Zainul Abidin. Maka hamba yang bawa barang tadi, dia membacakan ayat ni, wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anil nas. Wal kadhimin al ghaidh, pertama sekali dia baca ayat wal kadhimin al ghaidh. Maka Imam Zainul Abidin kata apa? Waktu dia dengar ayat Al-Quran tu, dia tahan kemarahan dia. Wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan manusia. Yang ni sifat orang bertakwa. Bukan saja dia tahan marah, tapi bila orang buat naya kat dia, orang buat sesuatu yang menyebabkan dia marah, dia maafkan. Tak apa, aku maafkan kamu. Hamba ni, budak ni kata apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah kasih kepada orang yang berbuat kebaikan. Muhsin maksudnya orang yang suka buat kebaikan, itu namanya muhsin. Maka Imam Zainul Abidin berkata apa? Tak apalah, aku merdekakan kamu. Kamu bebas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Puncanya apa? Puncanya kerana dia tersadung dan terlepas bijana kena kat dahi. Boleh menyebabkan dia merdeka daripada Imam Zainul Abidin. Yang ni adalah sifat orang yang bertakwa, iaitu dia menahan kemarahannya dan memaafkan. Bukan saja orang panggil tahan kemarahan, bahkan dia memaafkan. Dan dia berbuat baik pula. Yang ni sifat orang bertakwa. Yang ni perlu kita terapkan di dalam hati kita apabila kita bergaul dengan masyarakat. Yang ni sangat penting. Kalau kita tak nak infakkan harta kita kerana kita ni rasa sayang dengan harta, tak apa. Tapi ini satu sifat yang besar adalah orang yang menahan kemarahan, orang yang boleh memaafkan, dan orang yang boleh berbuat kebaikan apabila mereka disakiti. Yang ni susah nak dapat, tapi inilah sifat orang bertakwa. Kalau kita tengok viral baru ni sampai kecoh satu Malaysia, iaitu kerana 2 orang lelaki berpuasa, bodyguard dipukul, kan? Baik, dia sanggup tahan kemarahan dia lagi kerana nak, orang panggil apa, menjaga agama dia. Tak buka puasa, nak jaga agama dia, dia sanggup tahan kemarahan dia. Tetapi apabila diceritakan kepada pihak polis, dibuat laporan, maka orang yang buat kesalahan tu terimalah balasan. Tapi nak ceritanya, dipujinya sikap 2 orang lelaki tu adalah dia masih lagi menahan kemarahan dia. Dia tahan. Nah, kita pun kalau orang menyakiti kita, kita sepatutnya, kalau benda tu benda yang remeh, tahan je lah. Tahan benda yang remeh. Tambah di tempat-tempat kerja ni, macam-macam kawan. Tambah kita duduk dengan masyarakat berlatar belakang yang pelbagai. Nah, jadi mulutnya kita tak tahu dia datang daripada didikan mana. Maka mulutnya kadang-kadang main lepas, menyakiti hati kita, menyakiti tubuh badan kita. Jadi kita perlu bersabar. Itu adalah yang terbaik. Dan kalau orang buat jahat kepada kita, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan dia ni pengajaran, bukan dengan balas balik jahat, tetapi dengan berbalas kebaikan kepadanya. Dia buat jahat kepada kita, mengata kepada kita, ayah-ayah hantar kuih kat rumah dia. Dia mengata kita, mengumpat kita, hantar nasi goreng ayam. Mengata lagi, hantar lemang. Lemang tak jalan, duk mengata juga, order pizza hantar, mahal sikit, RM50, pergi rumah dia. Mana begitulah buat kebaikan dengan orang yang memusuhi kita, insya-Allah dia akan jadi baik dengan kita. Saya ada pengalaman di tempat kerja saya tu, ada orang memang dia tak puas hati dengan saya. Dia suka cari pasal. Kita tak suka bergaduh dengan orang. Jadi teringat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Kita nak lawan boleh, kita nak bergaduh dengan dia boleh, tapi kita tahan. Teringat pesan Rasulullah, bagi makan banyak-banyak kat dia.
Walaupun dia menyakiti hati kita, dia buat naya kat kita, tak apa. Hari-hari panggil dia makan dekat kantin. Ajak dia pergi kat kantin, belanja dia. Bukan belanja murah-murah, nasi goreng ayam pagi. Kena 3-4 kali, baiklah lah. Boleh bertepuk belakang dah dengan kita. Kalau tidak, kerja nak rekang, kerja nak mengumpat, kerja nak cari salah kita. Itu. Begitulah kita ni kalau nak buat baik dengan orang yang menyakiti kita adalah dengan kita berbuat baik kepada mereka. Jangan lawan. Tahan kemarahan. Itu adalah sifat orang yang bertakwa. Lagi pula sifat orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang bertakwa ni adalah orang yang apabila dia melakukan sesuatu keburukan, fahisyah, dosa kecil, aw zalamu anfusahum, ataupun dia menzalimi diri dia sendiri. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita ni tak lepas daripada buat satu kesalahan. Memang tak lepas. Sama ada sengaja ataupun tidak. Sama ada di hadapan orang ataupun di belakang. Kita ada buat kesalahan. Walaupun berserban, walaupun titlenya ustaz, kadang-kadang kita buat juga kesalahan. Tapi jangan kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan apabila kita selalu buat dosa, kita anggap aku ni tak ada peluang untuk bertaubat. Aku ni tak ada peluang untuk dapat kasih sayang Allah. Tak boleh. Allah kata apa? Orang yang bertakwa ni adalah orang yang apabila dia buat fahisyah, kesalahan, dan dia menzalimi diri dia sendiri, dia teringat akan Allah Subhanahu Wa Taala, siksaan Allah. Ya Allah, aku ni buat salah. Takkan aku nak mati dalam kesalahan macam ni? Takkan aku nak mati dalam keadaan aku buat keburukan macam ni? Aku zalim diri aku sendiri. Masuk bulan Ramadan pun aku tak ada rasa apa-apa. Ni Allah bagi peluang kepada aku. Sahabat aku yang pada bulan lepas baru meninggal, tak dapat rasai bulan Ramadan. Suami aku yang dulu dah tak ada, bertahun-tahun tak dapat rasa bulan Ramadan. Ini peluang aku dapat masuk bulan Ramadan, takkan aku tak buat sesuatu yang terbaik untuk diriku. Ni bulan Ramadan, bulan yang kita selalu dengar ceramah, bulan rahmat, bulan yang Allah bentangkan segala pengampunannya, ditutup segala pintu neraka, dibuka segala pintu syurga. Dan tambah lagi Rasulullah kata, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahum ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa dalam keadaan beriman, membenarkan apa yang Allah katakan, membenarkan apa yang Rasul katakan, dan juga mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini hadis sahih. Mana bila kita masuk bulan Ramadan, kita zalim pula diri kita. Ni, ingat, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah kata, orang yang mengingati dosa-dosanya, lantas dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dosa-dosa yang dikerjakan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan dia ketahui tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tak mengekalkan dosa yang dia kerjakan. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Ini sifat orang bertakwa. Buat salah, minta ampun kepada Allah. Ingat, ini dosa, aku banyak buat salah, takkan nak mati dalam kesalahan, takkan nak mati dalam dosa. Minta ampun. Ketahui Allah ni Maha Pengampun. Allah memberi taubat kepada seorang hamba selagi mana nyawa tidak sampai ke kerongkongan, selagi mana matahari tidak terbit daripada arah barat. Selagi itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pengampunan. Tuan-tuan, ada satu hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan anna rajulan kana adnama dhanban. Rasulullah menceritakan bahawasanya seorang lelaki dahulunya dia melakukan satu dosa. Kemudian lelaki ni dia berkata apa? Rabbi adnabtu dhanban faghfir. Ya Allah, Tuhanku, aku buat satu kesalahan ya Allah, ampunkan aku. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata apa? Abdi amila dhanban
ataupun abdi aznaba zanban, hamba-ku ni dia telah melakukan satu dosa, satu kesalahan. Faya'lam, maka dia mengetahui anna lahu rabban yaghfiru dzunub. Dia mengetahui bahawasanya dia ada Tuhan, baginya ada Tuhan yang mengampunkan dosa, dan baginya Tuhan yang akan menyeksa orang yang melakukan dosa. Dia tahu. Allah kata macam tu. Hamba-ku ni tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan juga menyeksa orang yang melakukan dosa. Qad ghafartu lahu. Aku ampunkan dia. Sebab apa? Sebab dia tahu bila mana dia buat dosa, dia ada Tuhan untuk mengampunkan dosa. Dan dia tahu apabila dia kekalkan dosa tu, Allah akan beri seksa. Dia pun bertaubat kepada Allah. Allah ampunkan. Fa'aznaba zanban akhar. Kemudian dia buat dosa balik. Bukan dosa yang dulu, dosa yang lain. Apabila dia buat dosa, dia teringat, dia pun minta ampun kepada Allah. Ya Allah, aku buat satu dosa. Ampunkanlah aku, ya Allah. Maka Allah pun berkata, hamba aku ni buat satu dosa. Dan dia mengetahui baginya ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan akan menyeksa orang yang melakukan dosa. Aku telah ampunkan dia. Kemudian dia buat lagi dosa. Allah ampunkan, dia buat lagi dosa. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, dalam hadis tu cerita sampai 4 kali. Lelaki ni buat dosa, Allah ampun. Lelaki ni buat dosa, Allah ampun. Sampai satu tahap Allah kata apa? Buatlah apa yang kamu nak, sungguhnya aku telah ampunkan bagi kamu. Ni nak menceritakan apa? Selagi mana seorang manusia tu buat kesalahan, dia bertaubat, buat kesalahan, taubat, kesalahan, taubat, berapa banyak kali pun Allah ampun. Sebab Allah bersifat dengan apa? Ghaffar. Sirah mubalaghah. Ghaffar, fa'alul lima yurid. Allah ni berbuat apa sahaja yang dikehendaki, dan Allah ni bersifat dengan sifat Ghaffar, pengampun. Lagi pula Allah bersifat dengan Ghafur, Ghafurur Rahim, bersifat dengan pengampun, pemaaf. Sebab tu kita bulan Ramadan ni, Aisyah menceritakan kepada kita lah, dia ceritakan hadis Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, jikalau aku tahu manakah malam Lailatul Qadar, apa yang aku nak berdoa pada malam tu? Maka Rasulullah kata apa? Doalah kamu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kita tambah lagi, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tambah karim, tak apalah. Tapi matan hadisnya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau ni pemurah, engkau ni pemaaf, kasih kepada kemaafan, maka maafkanlah. Jadi kita dalam bulan Ramadan ni memang kita banyak buat silap dan banyak kita buat dosa. Dalam sedar, dalam tak sedar. Kita pergi keluar, tengok orang sana sini, tak tutup aurat. Kita nak lari mana, betul tak Abang Rai? Tak lari. Pergi bazar Ramadan. Kerana ada orang yang berpuasa, tingkatan puasanya hanyalah puasa awam. Ada puasa orang yang khas, ada yang puasa khawas dan khawasul khawas. Ini tingkatan yang Imam Ghazali sebutkan di dalam kitabnya Sirrus Saum. Maksudnya puasa ni ada tingkatan. Orang yang awam puasa dia macam ni, puasa orang yang khusus macam ni, puasa yang khusus bagi khusus macam ni. Jadi kita ni kalau lihat di luar sana, banyaknya kalau kita lihatlah, banyaknya puasa orang awam. Dia puasa tapi pakaiannya dia tak jaga, kan? Jadi kita keluar, kita tengok pun dah satu kesalahan. Kita tengok satu kesalahan dah. Jadi benda tu akan menyebabkan martabat puasa kita ni jatuh. Jadi kita nak buat macam mana? Mohon ampun kepada Allah SWT. Apatah lagi dosa-dosa yang kita buat, yang kita ketahui itu dosa tapi kita buat. Jadi sifat orang yang beriman, yang bertakwa adalah apabila dia buat kesalahan, dia mohon terus ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, pada bulan Ramadan ni, mintalah ampun kepada Allah dengan doa apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Selalu doa tu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mintalah. Tambah tadi nak berbuka puasa tadi, sebelum buka puasa tu berdoa. Dan dalam khutbah tadi pun dah diceritakan salasu da'awat la turaddu, 3 doa yang tidak ditolak. Doa apa? Ayah dengar saja. Doa apa? Ingat, 3 doa yang tidak ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Doa sebelum, doa orang yang berpuasa hatta yuftir, sehingga berbuka. Lagi al-imamul adil, imam yang adil, dan juga al-mazlum, orang yang dizalimi. 3. Mana doa orang yang berpuasa ni mustajab. Puasa yang macam mana? Iaitu puasa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu wa fala yarfuth wala yaskhab. Jangan dia berkata-kata yang buruk-buruk, dan juga jangan dia buat perkara-perkara jahil di dalam bulan Ramadan. Dia jaga pendengaran dia, dia jaga penglihatan dia, dia jaga mulut dia, dia jaga segala amalan dia, tubuh badan dia, gerak-geri dia, dia tak buat perkara-perkara maksiat. Doa orang yang berpuasa ini, yang seperti ini, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi periksalah, kita puasa ni dah 60 tahun, ayah-ayah lah kan? 60 tahun, macam mana puasa tu? Nak perbaiki macam mana? Takkan sama macam dulu. Jadi puasa kita kena tingkatkan kualiti puasa tu. Dulu puasa tak ada ilmu, puasa orang awam. Asal namanya tahan makan, tahan minum, cukup. Tak buat perkara-perkara membatalkan puasa, cukup. Tapi buat perkara yang membatalkan puasa, pahala puasanya. Jadi kita kena meraihkan 2. Jaga zahir, jaga batin. Batin kita ni pahala lah. Nak kena jaga pahala tu. Macam mana? Jangan buat maksiat. Baik. Bila buat maksiat, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diceritakan lelaki tadi, banyak kali buat dosa tapi tetap Allah maafkan dia, Allah ampunkan dia. Kita pun macam tu, harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian balasan orang yang 3 ni, orang yang menginfakkan harta ni di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang menahan kemarahan, memaafkan orang, berbuat baik, dan orang yang apabila buat kesalahan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Balasan mereka itu adalah pengampunan daripada Allah. Tak ada yang lain dah. Ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan akan dapat syurga yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka akan kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebesar-besar nikmat orang yang beramal. Nikmat yang paling besar bukan hidup di atas dunia, dapat kemewahan, memiliki jongkong-jongkong emas, rumah-rumah laksana istana. Itu bukan satu kemewahan, bukan satu kenikmatan. Makan yang sedap-sedap, tara mana? Makan sikit dah kenyang perut. Nah, ya makan sana dekat Bangsal tadi, makan sikit pun dah kenyang perut. Tapi ahli syurga ni, lagi makan lagi sedap. Mintalah apa saja, makanlah, tak berak, tak kencing. Bayang, makan tak berak, tak kencing, macam mana dalam syurga? Makanlah sepuas-puasnya, sebab di situlah tempat nikmat. Dunia bukan tempat nikmat. Makan sikit sakit perut, salah makan cabai, berulang ke tandas. Nampak? Kata sedap sangat, makan-makan, aduh sakit perut, tak nikmat. Belilah tilam kowe, tilam kowe. Tilam apa? Bukan, ada dia keluar tilam apa? Dia nama tu lah, dia nama air tu pun dia ada keluar tilam dia, apa ke nama? Kowe tu memang air, dia ada satu, tak tahulah, tapi tilam tu harga dia ada daripada start 5,000 sampai 10,000. Baik tuan-tuan, kalau beli tilam 10,000, nak tidur lama mana? Kalau tuan-tuan umur dah 60, 70, rate tidurnya tak lama pun. Tengah-tengah malam jaga. Betul tak? Jaga buat apa? Berulang ke tandas. Memang sungguh. Itu pengalaman orang-orang tua yang cerita kepada saya. Dia kata, Ustaz,
Dah mari tua-tua ni bukan nak lena sangat tidur, makan pun tak berapa lalu. Betul? Betul, tua pun tidak. Betul, sungguhlah. Nak tahu betul ke tak, tengok baby baru keluar daripada perut ibu dia, berapa jam dia tidur, sikit-sikit tidur. Tapi makin dewasa dia kurang tidur, tambah dah tua lagi dia tidur. Apa orang panggil kurang tidur. Jadi ibu-ibu ayah, syurga ni adalah satu tempat nikmat. Jadi nak dapat syurga ni, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dengar imam kita baca tadi surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila seorang hamba mu bertanya padamu tentang aku, jawablah aku ni dekat, hampir. Aku memperkenankan doa orang yang berdoa kepada aku. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panggil kita, ud'uni astajib lakum. Doalah kamu kepada aku, mintalah kamu kepada aku nak bagi kepada kamu. Tambah bulan Ramadan, mintalah apa yang tuan-tuan rasa susah hati, bermunajatlah kepada Allah setiap malam. Kalau tak boleh datang masjid, tak boleh datang surau waktu malam berqiyamul lail, buat kat rumah sendiri, itu yang afdal. Tapi masalahnya kalau buat kat rumah tak bangun, tu yang surau ahli jawatan kuasa kita buat qiyamul lail. Nak bagi orang hadir bersama-sama buat qiyamul lail. Tapi yang terbaiknya qiyamul lail ni di mana? Di rumah sendiri. Buat di rumah sendiri ni, mintalah seminta-mintanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu malam. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan ni kita kena muhasabah diri kita. Sementara waktu masih ada, kita lihat apakah tujuan kita. Kita masuk bulan Ramadan ni, Allah sediakan kita dalam bulan Ramadan ni untuk kita banyak-banyak berbakti, berbuat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berbuat baik kepada diri kita, sayang diri kita, minta ampun kepada Allah. Sebab tu imam kita baca apa? Ayyaman ma'dudat. Kan? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ayah, sekarang ni kita baru malam yang kelima. Malam yang kelima Ramadan. Allah kata ayyaman ma'dudat, hari-hari yang dibilang sahaja. Kita nampak jauh lagi, 25 hari lagi. Betul? Sebenarnya nanti bila kita dah duduk pada hari yang ke-20, dah 20 hari dah. Tinggal 5 hari lagi. Tak sabar nak raya. Tu tak sabar nak raya. Pada ayyaman ma'dudat, hari yang sedikit. Jadi waktu yang sedikit ni manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk kehidupan kita. Untuk kita lalui bulan Ramadan ni dengan penuh bermakna. Allah tak kata hari-hari yang banyak, tapi ma'dudat, yang boleh dibilang saja. Dalam banyak-banyak, dalam hari 360 hari, 30 hari Allah peruntukkan khusus untuk hambanya merintih kepadanya. Allah nak bagi peluang yang banyak, pengampunan yang banyak. Jadi kita tak gunakan peluang ni, rugi. Jadi ibu-ibu ayah, tazkirah ini ringkas setakat ini saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita. Masih ada masa lagi berapa minit? 1 minit. Cukup dah? Masuk waktu? Lagi seminit, tak apalah. Kita berhenti di sini. Saya apabila ada kesalahan, saya minta mohon kemaafan kepada ibu-ibu ayah. Dan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tangguhkan majlis kita ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al khaira umurina akhiraha wa khaira amalina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum.